Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum kali ini. Bersama saya Muhammad Zikri bin Fakharuddin, pengerusi pada forum kali ini. Tajuk forum kita pada kali ini adalah mengenai isu perlakuan jenayah hari ini. Hadirin yang dihormati, pertama sekali izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada kali ini. Menurut Muhammad Ridwan Asli, perbuatan jenayah bermaksud tindakan atau perlakuan jahat yang menyalahi undang-undang jenayah atau akta-akta lain. Para hadirin sekalian, sebelum kita menyelusuri kepada topik perbincangan, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama, Inspektor Kartika daripada Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Ahli panel kita yang kedua ialah Tuan Asma'an Syazani daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ahli panel kita yang ketiga, Cik Nurul Iman daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Ahli panel keempat ialah Tuan Muhammad Haikal daripada Unit Pakar Kesejahteraan Psikologi dan Kaunseling. Usai sudah perkenalan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita hari ini. Jadi sebagai pemuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Inspektor Kartika. Apakah pandangan Inspektor mengenai perlakuan jenayah hari ini? Terima kasih Tuan Moderator membawa rasional persoalan. Pertama sekali, selamat pagi kepada Tuan Asman Syazani, Cik Nurul Iman dan juga Tuan Muhammad Haikal. Perlakuan jenayah pada masa kini adalah antara masalah sosial yang menunjukkan peningkatan di kebanyakan bandar-bandar di dunia termasuklah di Malaysia sejak 20 tahun yang lalu. Peningkatan perlakuan jenayah ini bukanlah petunjuk kepada ketidakberkesanan langkah yang dijalankan. Namun, peningkatan ini berlaku kerana pelbagai faktor, termasuklah kemajuan sosial dan teknologi, peningkatan taraf hidup dan juga faktor perbandaran. Jenayah termasuk jenayah ringan dan juga jenayah berat merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Jenayah ringan merangkumi perbuatan mencuri, samun dan meragut, manakala jenayah berat seperti membunuh, membuli, merogol, mendera, mengedar dada serta menyeludup barangan haram. Pada pagi yang cerah ini, ingin saya kupas dengan lebih lanjut mengenai jenayah buli. Kita sedia maklum bahawa buli merupakan salah satu cabang kepada perlakuan agresif kerana pembuli cenderung mencederakan mangsa sama ada secara fizikal ataupun secara psikologi dalam jangka masa yang panjang. Perbuatan buli dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu buli fizikal dan juga buli psikologi. Statistik dalam Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyatakan bahawa 80% daripada kes buli yang direkodkan adalah melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah dan 42.2% daripadanya adalah buli fizikal. Pada pertengahan tahun 2017, Malaysia telah digemparkan dengan berita kematian seorang penuntut UPNM akibat dibuli oleh sekumpulan rakannya kerana telah dituduh mencuri komputer riba. Melalui kes ini, kita dapat lihat bahawa kes buli bukan sahaja mencederakan mangsa, malah perkara yang tidak diingini yang lebih teruk boleh berlaku seperti kematian dan juga pembuli boleh dihukum dengan hukuman penjara. Saya percaya bahawa masalah jenayah boleh dikurangkan jika kita mengambil pendekatan holistik termasuklah menangani masalah kesihatan mental yang melanda masyarakat kita pada masa kini. Hal ini demikian kerana pemikiran yang kurang rasional dan juga kurang waras adalah salah satu punca seseorang melakukan jenayah. Sekian sahaja pandangan dan penjelasan yang saya dapat berikan pada hari ini. Kembali kepada Tuan Moderator. Sidang penonton, demikian tadi penjelasan tentang jenayah kini yang sangat menarik daripada ahli panel yang pertama. Bagaimana pula dengan pandangan ahli panel kita yang kedua? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudara Muhammad Zikri bin Fakharuddin. Yang saya hormati Inspektor Kartika, Pegawai Polis Diraja Malaysia Bukit Aman. Kemudian yang saya kasihi Cik Nurul Iman, Pegawai Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Dan tidak dilupakan juga Tuan Muhammad Haikal selaku Pegawai Unit Pakar Kesejahteraan Psikologi dan Kaunseling. Sekarang izinkan saya menjawab persoalan daripada pihak moderator iaitu apakah pandangan saya mengenai jenayah pada masa kini. Baiklah, pada pandangan saya, kes jenayah pada masa kini semakin meningkat dan semakin sukar untuk ditangani oleh pihak berkuasa di negara kita. Hal ini disebabkan oleh pelbagai faktor yang menyumbang ke arah berlakunya jenayah pada masa kini. Kes jenayah yang hangat diperkatakan pada masa kini adalah seperti
kes pembunuhan, rompakan, penculikan, rasuah, penyalahgunaan dadah, salah laku seksual dan sebagainya. Jenayah tersebut seharusnya tidak dipandang enteng oleh masyarakat pada hari ini dan sewajarnya ditangani dengan lebih serius. Namun pada hari ini saya ingin mengetengahkan isu jenayah rasuah yang saya rasa antara jenayah utama yang dilakukan oleh masyarakat di negara kita. Pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan jenayah rasuah? Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada pelbagai bentuk seperti wang, hadiah, bonus, undi perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Amalan rasuah ini jika tidak dikawal dan diperangi habis-habisan dari awal lagi akan memberikan impak yang buruk terhadap sistem pentadbiran negara dalam pelbagai sektor. Justru di sini saya akan berkongsi kepada anda semua sedikit sebanyak langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi membendung jenayah rasuah khususnya di negara kita. Antara langkah-langkahnya ialah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka tentang keburukan mengambil rasuah kerana bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Manakala di sekolah-sekolah atau institusi pengajian tinggi perlu juga menerapkan pengajaran berkenaan keburukan gejala rasuah ini sebagai iktibar supaya tidak melakukan jenayah rasuah pada masa akan datang. Di samping itu, media massa turut memainkan peranan yang penting dalam menimbulkan kesedaran dalam lapisan masyarakat tentang keburukan dan implikasi mengambil rasuah seperti menyediakan iklan atau poster serta video-video berkenaan dengan keburukan mengambil rasuah. Akhir sekali, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang sangat penting untuk mengatasi gejala rasuah ini, contohnya mempertingkatkan penguatkuasaan dan hukuman terhadap pesalah-pesalah rasuah dan pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen-kempen kesedaran berkenaan keburukan jenayah rasuah ini bagi memupuk generasi yang berwawasan dan benci akan jenayah rasuah. Baiklah, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel yang kedua. Tanpa buang masa, kita teruskan kepada persoalan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan jenayah cyber secara ringkas. Dipersilakan Cik Nurul Iman untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator atas soalannya sebentar tadi. Saya Nurul Iman binti Junaidi daripada Agensi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM. Berbalik kepada soalan tadi tentang jenayah yang semakin berleluasa pada hari ini, detik ini, saat ini, iaitu jenayah cyber. Dalam era globalisasi dengan kemajuan sains dan teknologi telah mendatangkan banyak kemudahan dalam urusan seharian. Namun begitu, kemudahan cyber merupakan antara kemajuan sains dan teknologi yang terdedah kepada penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab demi memenuhi kepentingan diri. Penyalahgunaan inilah yang mewujudkan satu bentuk jenayah iaitu jenayah cyber. Jenayah cyber secara amnya merujuk kepada aktiviti jenayah berkaitan teknologi dan komputer yang dihubungkan kepada internet yang membolehkan sesebuah pelakuan jenayah dilakukan menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasan. Jenayah cyber tidak seperti jenayah-jenayah lain yang mempunyai bukti-bukti fizikal dan masih boleh dilihat serta dikesan dengan nyata bagi memudahkan analisis mencari penjenayah. Manakala jenayah cyber adalah satu bentuk jenayah alaf baru hanya menggunakan komputer maupun peranti elektronik dan merumitkan banyak pihak dalam pendakwaan untuk mencari pelaku. Negara kita juga pernah dikejutkan dengan kes kecurian dan kehilangan data yang membabitkan badan kerajaan seperti pencerobohan pangkalan data PTPTN akibat daripada sistem keselamatan agensi itu yang tidak kukuh sehingga mampu dicerobohi penggodam. Kes seumpama ini membuktikan bahawa jenayah cyber ini mampu melemahkan sistem pentadbiran negara dan memberi impak yang besar kepada individu yang terlibat. Adalah penting bagi setiap organisasi atau individu iaitu diri kita sendiri untuk membangunkan dasar keselamatan maklumat yang sepatutnya. Jadi pengajarannya, berhati-hatilah ketika berada dalam dunia cyber agar kita terhindar
daripada semua jenis bentuk jenayah cyber, sama ada judi cyber atau kecurian maklumat atau penggodam dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga atas penerangan yang diberikan. Pelajar juga tidak terlepas daripada pelakuan jenayah. Persoalannya, apakah kesan jenayah kepada pelajar khususnya dari aspek psikologi dan mental mereka? Dipersilakan Tuan Muhammad Haikal untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih kepada saudara moderator Tuan Muhammad Zikri, yang dihormati Inspektor Kartika, seterusnya Tuan Asma Syazani dan Cik Nurul Iman bin Junaidi. Okey, baik. Bila kita sebut tentang jenayah, sebenarnya jenayah ini merangkumi banyak jenis. Antaranya jenayah cyber, jenayah seksual, jenayah rasuah dan sebagainya. Namun yang menjadi pokok perbahasan kita pada hari ini adalah kita nak tengok apa itu jenayah di dalam institusi pendidikan. Ya, benar. Banyak sebenarnya kalau apa yang berlaku dalam institusi pendidikan. Namun apa yang saya nak fokuskan pada hari ini adalah berkaitan dengan jenayah buli. Kerana apa? Kerana baru-baru ini kita digemparkan dengan berita jenayah buli yang berlaku di MRSM. Saya yakin semua tahu kisah ini, betul? Dan kebanyakan pelajar yang mengadu kepada saya di unit pakar kaunseling, sebanyak 70% pelajar daripada situ kami melihat kebanyakannya mengadu tentang jenayah buli. Dan saya ambil beratlah benda ini. Kerana apa? Kerana kesan, ianya memberi kesan yang sangat negatiflah kepada para pelajar. Yang pertama kita lihat dari sudut kesan dari sudut mental ataupun psikologi mereka. Mereka akan menjadi trauma dan takut untuk ke sekolah kerana mereka takut dibuli. Mereka takut dibuli oleh pembuli lah. Dan yang kedua, kesan dari sudut fizikal, kita dapat lihat kesannya melibatkan kecacatan, cedera, luka dan sebagainya, bahkan boleh menyebabkan kematian. Jadi atas dasar itu kita kena cari langkah untuk bagaimana kita nak atasi masalah ini. Mungkin kita boleh memberi pendidikan ataupun pendidikan awal kepada mereka dan juga boleh menjalankan kempen-kempen untuk mengatasi masalah ini juga. Dan saya juga sarankan untuk kita menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat dan hukuman kepada pembuli agar mereka merasa takut untuk melakukan jenayah ini. Saya rasa itu saja untuk jawapan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Demikian tadi perkongsian yang diberikan oleh kesemua ahli panel kita. Apa yang dapat disimpulkan ialah terdapat banyak jenayah yang berlaku di kalangan masyarakat kita kini. Oleh itu, saya berharap pihak yang berkenaan dapat mengambil peranan dalam menghalang jenayah-jenayah ini berleluasa agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel dan para penonton dalam menjayakan forum kita kali ini. Mohon maaf sekiranya ada silap kata sewaktu perbincangan tadi. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.